Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini seperti yang kita rancangkan, Allah memberikan keizinan kepada kita. Moga-moga kita diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-68. Nota bercetak muka surat nombor 10. Ya, muka surat boleh tengok di bawah sebelah kanan. Kemudian saya ada edarkan kepada beberapa jemaah nota soft copy PDF. Siapa yang telah terima, sila lihat slide nombor 20. Yang tak ada nota, insya-Allah hari Isnin nanti saya akan bawa lagi beberapa salinan nota. Jadi saya mohon ampunan maaf jika tidak dapat menyediakan kesemua nota pada pagi ini, insya-Allah. Baik, kita baca ayat 67 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا Ayat 67-68 ni saya dah letakkan di atas ayat itu. Ayat ni tentang apa? Okey, ayat ini sebenarnya adalah jawapan balas Nabi Allah Khadir alaihi salam kepada permintaan Nabi Musa sebagaimana pada ayat yang ke-66. Yang mana ayat 66 kita telah mempelajari bahawa Nabi Musa telah meminta keizinan kepada Nabi Khadir untuk ikut Nabi Khadir itu mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada beliau yang dapat dijadikan sebagai rasyadah. Maka apa jawapan Nabi Allah Khadir alaihi salam? Ayat 67, Nabi Allah Khadir mengatakan qala, dia iaitu Nabi Khadir menjawab, innaka, sesungguhnya engkau, lan, sekali-kali tidak ataupun selama-lamanya, tastati'a, selama-lamanya ataupun sekali-kali tidak akan dapat bersabar. Tidak akan dapat maknanya tidak akan mampu. Tastati' maknanya tidak akan mampu. Ma'iya sabara, bersabar bersama denganku. Maksudnya Nabi Khadir beritahu, engkau pasti takkan sabar punya kalau ikut aku, kata Nabi Khadir. Kemudian Nabi Allah Khadir alaihi salam menjelaskan kenapa Nabi Musa dia takkan mampu untuk bersabar. Dia mengatakan, wa kaifa tasbiru, bagaimana engkau akan dapat bersabar ala ma lam tuhit bihi khubra, akan perkara yang engkau belum lagi mengetahuinya secara menyeluruh. Okey. Tengok perkataan khubra merujuk kepada perkara yang tersembunyi, perkara yang halus, tidak diketahui secara zahir. Itu dia panggil khubra. Sebelum kita masuk kepada tindakan selepas tadabbur, kita terus kepada ayat 69.
Kita lihat apakah jawapan balas daripada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Qala satajiduni insya'Allahu sabira. ولا أعصي لك أمرا. Nabi Allah Musa dia berkata, dia kata engkau akan dapati insya-Allah aku adalah di kalangan orang yang dapat bersabar. Lepas tu Nabi Musa ni dia punya sungguh-sungguh nak ikut tu, dia buat satu lagi statement, dia kata aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Jadi Nabi Musa ni seolah dia kata engkau nak suruh buat apa syarat engkau, apa perintah dari engkau, kata Nabi Musa, aku tak akan bantah. Maka setelah Nabi Allah Khadir mendengar ayat 69 tu, ucapan Nabi Musa, maka Nabi Allah Khadir menetapkan satu syarat. Dia kata apa? Kita baca ayatnya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Nabi Allah Khadir dia kata, kalau macam tu, kalau engkau ikut aku, maksudnya kalau ikut aku tu bermaksud Nabi Allah Khadir secara tak langsung telah menunaikan permintaan Nabi Musa. Dia kata, jika engkau ikut aku, maka jangan engkau tanya kepadaku sesuatu, melainkan sehinggalah aku bagi tahu sesuatu kepadamu. Jadi syarat Nabi Allah Khadir apa? Jangan tanya apa-apa melainkan setelah aku bagi tahu kepada engkau. Okey. Berdasarkan 4 ayat ni, apa yang dapat kita pelajari? Jadi kita kena berpatas semula kepada ayat nombor 67 dan 68, muka surat nombor 12. Okey, apa yang kita dapat pelajari? Nombor 1, daripada ucapan Nabi Allah Khadir pada ayat 67, 68, begitu juga Nabi Musa dia kata insya-Allah dia bersabar. Kita jumpa banyak perkataan sabar kan? Ayat 67 perkataan sabra kita jumpa. Ayat nombor 69 kita jumpa perkataan sabiran. Menunjukkan bahawa teladan dia apa? Dalam menuntut ilmu, kita kena banyak bersabar. Surat nombor 12, teladannya. Kena banyak bersabar. Jangan nak cepat habis, ataupun macam-macam lah. Jadi dalam belajar ni, kena sabar. Kena ikut guru yang dia belajar. Ada guru dia mengajar, panjang dia terang. Nak tangkap isi pun kadang-kadang payah juga. Betul tak? Tapi kena sabar. Ada guru ni ilmu banyak, tapi cara dia mengajar mungkin kita rasa macam agak sabar dalam menuntut ilmu. Boleh faham Macam-macam pendekatan, macam-macam cara. Apa dia kita kena belajar? Sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, tindakan yang kita dapat ambil, kenapa Nabi Musa dia cakap insya-Allah engkau akan dapati aku akan jadi orang yang sabar. Kenapa?
Kenapa Nabi Musa dia sandarkan perkataan sabar dengan insya-Allah? Nak menunjukkan bahawasanya sabar di antara amal soleh. Betul tak? Amal soleh salah satunya adalah sabar. Selalu kita dengar belajar sabar, sabar, sabar. Tetapi amal soleh nak buat sabar ni cakap senanglah, betul. Tapi untuk buat dia, untuk tunaikan sabar tu, ya Allah, kita memerlukan kekuatan. Jadi apabila amal soleh, apa pun amal soleh, termasuk nak sifat sabar ni, maka kita kena sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kalau Allah tak bagi kekuatan, Allah tak cekalkan hati tu, tak sabar dah kita. Betul tak? Ramai orang yang jadi dia tak sabar. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi kekuatan kepada dia. Maka dalam bab bersabar pun, kita perlu mengkaitkan ia dengan keizinan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan masih ingat ataupun tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Ismail yang bapaknya nak sembelih dia tu, dalam surah Safat, apa dia cakap kat bapak dia? Dia kata, engkau akan dapati bapak aku di kalangan orang yang sabar. Sabar apa? Dia tak larikan diri dia. Apabila bapak dia kata nanti nak sembelih dia, dia kalangan orang yang sabar. Nabi Ismail pun dia kata, insya-Allah ayah akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Jadi nak dapat sabar ni, kita perlukan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Teladan yang berikutnya pada ayat nombor 69 dan ayat nombor 70. Ini kita dah sebut tadi, menyandarkan urusan itu kepada Allah seperti sabar tadi tu. Kita pergi yang kedua. Kenapa Nabi Khadir kata pada ayat nombor 70? Dia kata apa? Kalau kau ikut aku, jangan tanya apa-apa, melainkan aku terangkan dulu. Apa yang kita dapat belajar? Teladan nombor 2 tu. Maknanya, kita kena bertenang-tenang, berhati-hati dalam nak membuat penilaian. Kadang-kadang baru keluar satu isu, kita dah cepat-cepat buat penilaian. Biasa tak? Viral satu isu, kita dah buat dah dia punya keputusan dia. No, jangan. Biar nampak dulu secara zahir, baru kita buat penilaian. Jadi pada kisah Nabi Musa tadi, sebab Nabi Allah Khadir dia tahu nanti Nabi Musa dia akan ikut dia akan nampak di hadapan mata dia perkara yang dia tak tahu. Kan? Tetapi Nabi Khadir tahu, tapi Nabi Musa tak tahu. Sebab tu Nabi Musa kata apa? Jangan buat sebarang penilaian, jangan buat apa-apa keputusan, jangan tanya melainkan setelah diberi tahu. Kita ambil teladan ni dalam hidup kita. Boleh sesuatu isu yang berlega di sekeliling kita untuk kita bincangkan, tapi jangan sekali-kali kita dah bagi keputusan, buat sebarang penilaian, kadang-kadang kita bimbang, kita tersalah dalam membuat penilaian. Kita pergi ayat nombor 71 muka surat nombor 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
ayat 71 ni merupakan perjalanan yang pertama Nabi Musa mengikuti Nabi Allah Khadir alaihi salam. Lalu kedua-duanya pun berjalan sehinggalah apabila mereka naik ke sebuah safinah ni macam perahu. Lalu Nabi Khadir membocorkan perahu itu. Nabi Musa ni dia pun katalah, patut ke engkau bocorkan perahu tu? Nanti perbuatan kau membocorkan perahu itu boleh menenggelamkan penumpang-penumpangnya. Okey, tengok pada perkataan Nabi Musa, dia tak cakap macam ni. Dia tak cakap, nanti aku dengan kau tenggelam. Tapi Nabi Musa kata apa? Nanti penumpang-penumpangnya yang tenggelam. Betul tak? Kenapa? Kenapa Nabi Musa dia tak cakap nanti aku tenggelam, engkau pun tenggelam? Tapi kenapa dia kata nanti akibat dia penumpang-penumpang tu tenggelam? Nanti kita ambil dia punya teladan dia. Lepas tu Nabi Musa ni dia kata, sesungguhnya perbuatan kau ni adalah satu kemungkaran. Kenapa Nabi Musa kata Nabi Khadir buat tu satu kemungkaran? Kalau nak tahu, kita kena baca hadis selepas dia. Kita baca hadis dia, muka surat nombor 16, terus kepada terjemahan hadis kalau nak lebih faham. Okey. Kalau kita baca dalam hadis muka surat nombor 16 tu, kita akan menemui sebenarnya mula-mula Nabi Musa dengan Nabi Khadir ni mereka berjalan di pinggir lautan. Masa berjalan dekat sisiran lautan tu, lalulah sebuah perahu. Lalu Nabi Musa, Nabi Khadir dengan orang yang bawa perahu tu pun berbincang untuk tumpangkan mereka. Rupa-rupanya pemilik perahu tu dia kenal Nabi Allah Khadir. Dia kenal maksudnya Nabi Khadir ni dia seorang yang dikenali di tempat dia. Jadi pakcik yang bawa perahu tu kenal Nabi Khadir. Lalu dia berkata, naiklah, free je, FOC, tak perlu bayar. Dia kata tanpa bayar upah. Tengok ya, naik tanpa bayar upah. Lepas tu ketika kedua-duanya berada di atas perahu, kata Nabi SAW, tidak ada perkara yang sangat pelik melainkan Nabi Khadir mencabut satu papan di dalam perahu tersebut dengan kapaknya. Maka lantas Nabi Musa alaihi salam pun berkata kepada Khadir. Kenapa dia kata mungkar? Dia jawapan dia kata kaum yang telah membawa kita tanpa upah, lepas tu kau nak rosakkan perahu mereka sehingga akan menenggelamkan mereka. Maknanya Nabi Musa ni, nanti kita belajar karakter dia. Dia seorang karakter yang tak boleh tengok maksiat depan mata. Itu karakter Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dia tahu, dahlah pakcik tu tumpangkan secara percuma, betul tak? Lepas tu pula akan mendatangkan bahaya kepada penumpang-penumpang di dalamnya. Sebab tu Musa kata, engkau ni telah buat satu benda yang mungkar. Okey, jadi apa jawapan Nabi Allah Khadir? Nanti kita akan masuk kepada ayatnya. Tetapi yang paling penting, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang kita baca sebentar tadi, iaitu ayat nombor 71. Nombor 1, tindakan yang kita boleh ambil daripada kisah tadi, kita memang digalakkan nak cari ilmu, boleh belajar di atas lautan. Betul tak? Lepas ni buat kuliah, janganlah dalam masjid je. Kita naik atas kapal. Saya yakin tuan-tuan pernah naik star cruise yang besar. Betul tak? Naik atas kapal laut.
Sebab kenapa Nabi Khadir naik sampan? Kenapa dia tak jalan dekat darat je? Betul tak? Nak menunjukkan bahawa di atas lautan ni pun boleh ada ilmu yang boleh belajar. Jadi teladan kita, berlayarlah di lautan untuk melihat ayat-ayat Allah. Nak tengok kekuasaan Allah, berlayar di atas lautan. Kita akan dapati lautan ni sangat besar. Okey, jelas. Itu faedah dia. Nombor 2, kalau nampak benda mungkar seperti mana Musa nampak tadi, kena buat apa? Kena cegah dia. Walaupun syarat tadi kata jangan tanya, tapi inilah hikmah yang kita belajar. Kita ambil pada karakter Musa. Tengok benda mungkar depan mata, terus cegah. Okey. Yang nombor 3, kalau kita nak buat satu penilaian, nak memberikan satu hukuman, mesti melihat kepada apa yang zahir. Betul tak? Kenapa Nabi Musa dia cakap, engkau ni telah buat benda mungkar ni? Maksudnya, bagaimana Musa dia boleh menjustifikasikan itu benda mungkar? Sebab depan mata dia, memang Nabi Khadir lubangkan. Faham tak? Dia bukan dengar orang cakap, tapi depan mata dia sendiri, dia nampak Khadir melubangkan perahu tu. Jadi, berdasarkan yang zahir inilah, maka kalau kita nak buat suatu hukuman, jangan hukum, jangan nilai seseorang daripada apa yang kita dengar, tetapi seharusnya apa yang kita nampak. Benda dalam hati tak nampak, jangan hukum orang. Dia ni riak lah ni, dia ni, no. Setakat mana zahir kita nampak dia Islam, kita kata dia Islam. Contoh macam tu. Jelas kan? Benda-benda yang dalaman jangan kita hukum. Okey. Kemudian tindakan yang keempat, mengambil berat tentang orang lain. Inilah sekali kita belajar. Kenapa mengambil berat tentang orang lain? Ingat tak Nabi Musa dia cakap apa? Dia kata, engkau bocorkan perahu ni, nanti penumpang-penumpangnya tenggelam. Kenapa Nabi Musa tak cakap, nanti aku matilah, aku nak hidup lagi ni, muda lagi, contoh. Tapi kenapa Nabi Musa tak kata dia akan tenggelam? Kenapa dia kata nanti penumpang-penumpang lain tenggelam? Menunjukkan kepada kita yang kita dapat belajar, kita jangan hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi kita perlu juga mengambil berat, mengambil cakna tentang keadaan orang lain, seperti mana Musa ketika mana dia menegur Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Jadi itulah beberapa tindakan yang boleh kita jadikan sebagai teladan setelah kita membaca beberapa ayat pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada ayat yang ke-72 muka surat 19. Jadi sesiapa yang ada nota ataupun nanti akan dapat nota, saya terangkan dah habis kita belajar. Okey, dalam nota ni saya ada lampirkan bersama tentang Dajjal muka surat 112, dan saya lampirkan juga bersama dengan nota ini adalah tentang Ya'juj wa Ma'juj. Boleh tengok muka surat 151. Nak tahu cerita Dajjal mengikut Al-Quran dan Hadis, ada dalam nota muka surat 112. Nak tahu kisah Ya'juj dan Ma'juj menurut wahyu, ada muka surat 151. InsyaAllah nanti minggu depan saya akan bawa lagi beberapa salinan nota yang ada. Jadi nota ni berlaku perubahan konsep pemberian nota. Nota ni tetap kena bayar lah. So pihak masjid meminta jasa baik dan puan untuk membuat bayaran secara peribadi. Jadi kalau siapa-siapa dia nak infak, dia nak hadiahkan nota ni kat kawan-kawan dia, tetap jumpa saya. Tapi kalau tuan-tuan nak bayar secara individu, harganya ringgit Malaysia RM13 sahaja. Boleh bayar sebanyak 13 kali. Ansur tak apa.
Gerak Tapi kalau boleh bayar dekat luar ya, sebab kita bimbang, kita termasuk dalam berjual beli dalam masjid. Jadi kalau nak bayar nanti berjumpa saya di luar. Tapi kalau siapa rasa dia nak infak untuk jemaah-jemaah, bagi tahu saya. InsyaAllah siapa cepat dia akan dapat infak yang awal. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.